Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ashabihi wa ila tabi'in wa ila tabi'ut tabi'in wa ila al-ulama wal nuqaba wal nujaba wa ila awliya'is salihin wa ila abaina wa ummahatina wa ila al-muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى شيخنا الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد ابن محمد الغزالي رحمه الله تعالى بسير الفاتحة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله الطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Habul Fadilah, para alim ulama, para asatizah yang saya muliakan, keluarga saya di sini, ayahanda bonda saya, seluruh muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahim daripada Allah taala. Allah beri peluang kepada kita untuk sama-sama lagi kita lapangkan waktu kita untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dah bermula dah sesi PKP. Kalau di daerah kita ni, di kawasan kita Ceras, Banatul Razak ni, Permaisuri, KL lah, semuanya adalah PKP. Tak boleh keluar rumah lah sampai jam 8. Coy, ada urusan penting. Alhamdulillah, kita jadikan waktu kita bagi mereka yang Allah Ta'ala izinkan untuk bekerja lagi, maka gunakan waktu dengan sebaiknya. Dan bagi mereka yang duduk di rumah, kita habiskan waktu kita dengan mentala'ah kitab, banyakkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah waktu dia. Banyakkan masa dengan keluarga dan sebagainya. Tapi ni boleh keluar lagi, bukan tak boleh keluar, boleh keluar. Alhamdulillah. Kita sambung pembacaan kitab kita, kitab yang dikarang oleh Al-Hujatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang besar. Bagi mereka yang baru mengikuti pengajian kita ini adalah antara kitab tasawuf yang dikarang oleh ulama yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyebutkan bagaimana kita nak tahu ulama itu diterima oleh Allah ataupun tidak, kita lihat bagaimana karangan kitab dia. Bahkan para ulama sebut diterima Imam Ghazali ini sehingga dia meninggal tahun 505 Hijrah. Kita ni dah 1440 dah, pun masih lagi menggunakan kitabnya, sebagai tanda bahawa dia adalah seorang yang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitab ini, Bidayatul Hidayah adalah pemula bagi hidayah. Kalau tanpa bidayah, laisa inayah. Tidak ada, apabila tidak adanya bidayah, maka tidak ada inayah. Yakni pengakhiran. Sesuatu yang ada akhir, pasti ada mula baginya.
Itu dinamakan makhluk. Maka disusun di sini bagaimana adab-adab yang digaris pandukan oleh Imam Ghazali menerusi pandangan daripada Al-Quran dan juga hadis baginda Nabi SAW. Kemudian dihimpunkan, dirumuskan oleh Imam Ghazali menjadi panutan, kemudahan bagi kita untuk kita panut, kita ikut, semata-mata untuk memudahkan umat Rasulullah SAW. Jadi memberi satu peluang bagi kita sebenarnya, tanpa kita mempelajari ilmu-ilmu yang besar-besar seperti ilmu tafsir, ilmu balaghah dan sebagainya, tetap kita boleh mengamalkan isi intipati di dalam Al-Quran. Kerana apa? Kerana sumbangan para ulama. Mereka berjaya mengeluarkan mutiara-mutiara di dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian disajikan kepada kita, dan kita hanya perlu ikut sahaja. Tak perlu nak banyak komen, banyak pening-pening, tak perlu. Hari zaman ni banyak amal je. Banyakkan amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Kita sambung pengajian kita muka surat 47. Muka surat 47. Hidayatul Hidayah. Kalau boleh ingat dah lah nama kitab ni. Tak dapat ingat pun saya selalu sebut kitab kalau unggu. Tak dapat nama, dapat warna pun jadilah. Dapat ingat warna pun jadi. Bertanda mengaji itu. Hidayatul Hidayah muka surat 47. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Amin. Ila anqal. Jangan lupa sebut amin. Kat rumah pun dah lupa lah. Lama tak ada gelas kan. Kita dah bahaskan sebelum ini berkaitan dengan kita dah habis dah doa di antara azan dan iqamat subuh yang diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kemudian kita sambung. Imam Ghazali mengajarkan kita selepas daripada waktu subuh, dan hendaklah engkau bagi waktumu. Bagi ni kita dah bahaskan, bagi ni adalah melapangkan ataupun membahagikan waktu, mengatur waktu kita ini dari selepas sembahyang subuh, dari selepas sembahyang subuh tadi sampai waktu terbit matahari, kepada 4 bahagian. Maknanya bermula daripada waktu subuh sehinggalah terbit matahari. Maka para ulama Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mencadangkan kepada kita, memberikan panduan bagi kita, yakni mengikut pandangan daripada Al-Quran dan Sunnah, bahawa sewajarnya bagi kita ini perlu membahagikan dengan 4 bahagian, 4 perkara. Dan di sini sebelum ini saya dah sebut dah, kita membahaskan 2 sebelum ni. Pertama dan kedua tu berdoa. Yang pertama berdoa, yang kedua berzikir dan bertasbih ni kita dah bahaskan sedikit. Dan hari ni insya-Allah kita bahaskan waktu sedikit. Apa yang dikatakan daripada waktu selepas sembahyang subuh tadi sampai terbit matahari, menurut pandangan para ulama dan mengikut kajian lah pada sudut ilmu falak, bermula waktu subuh itu adalah dinamakan bagi terbitan pagi subuh dengan Al-Fajrul Awal. Al-Fajrul Awal. Para ulama mengatakan ini adalah waktu pertama. Dan disebut di sini Al-Fajrul Awal. Kemudian barulah ada Fajrul Thani. Ataupun dengan dinamakan juga bagi Fajrul Awal ini dengan pandangan para ulama dengan Fajar Kadhib. Fajar yang menipu. Belum waktu subuh lagi, tapi Fajar Kadhib. Kemudian barulah ada Fajar Sadiq. Ke dalam riwayat, bila terbitan matahari cahaya yang pertama dinamakan baginya Nurus Sabah. Nurus Sabah. Itu adalah waktu awal matahari keluar. Pancaran yang pertama keluar daripada, nur yang pertama keluar daripada pandangan mata kita adalah bernama Nurus Sabah. Kemudian meningkat kepada Nurul Bugur. Ini dengar dulu. Dan kemudian naik kepada Nurul Mu'tarid. Nurul Mu'tarid. Apa dia Nurul Sabah?
para ulama mengatakan ini adalah cahaya yang berada pada awal subuh. Awal subuh itu cahaya yang naik. Cahaya tadi tidak terang, akan tapi nampak cahaya. Ini dinamakan cahaya di awal waktu subuh dengan nurus sabah. Kemudian naik yang kedua, nurul bugur, yakni cahaya yang datang pada pertengahan waktu subuh. Pertengahan waktu subuh. Kemudian adanya nurul mu'tarid. Nurul mu'tarid, para ulama sebut inilah waktu yang mana cahaya yang berada di akhir waktu subuh, maknanya meningkat cahaya tadi. Maka pada tiga nurul sabah, nurul bugur, nurul mu'tarid ini, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam pandangan ni dalam kitab Mafatihul Ghaib pada mensyarahkan ayat wal fajr, juga dalam riwayat mensyarahkan surah Wad-Duha, ada menerangkan bagaimana nilai waktu yang didatangkan kepada manusia. Waktu ini pun ada nilai dia. Waktu ada nilai dia. Maksud dia ada perkara yang sangat berharga yang kita ini sebagai umat Nabi Muhammad, kerana kelemahan kealpaan kita, kita kurang tahu apa manfaat masa kepada kita. Bahkan mengikut pandangan ulama aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, masa adalah makhluk. Masa ni pun makhluk. Dia bukan Tuhan. Masa ni makhluk. Dia ada awal, ada akhir dia. Yang mana Allah Ta'ala pun para ulama sebut dia mukhalafatuhu lil hawadith. Persalahannya Allah Ta'ala ini dengan sesuatu perkara yang baharu. Kita ini bertakluk kepada masa. Masa daripada pagi, naik tengah hari, petang, malam. Kita bertakluk pada masa. Adakah Allah Ta'ala bertakluk pada masa? Tidak. Sebab masa ini makhluk. Kita ini bertakluk pada masa. Allah tidak bertakluk pada masa. Bahkan Allah lah pembuat pada masa. Sebab tu Allah sebut dalam Quran banyak. Demi waktu banyak. Wal fajr. Kemudian Wad-Duha. Wasyamsi Wad-Duhaha. Contoh. Apa lagi? Wal layli. Wal asr. Dan sebagainya. Setiap sumpahan Allah Ta'ala ini para ulama sebut, kalau ikut dalam kitab tafsir, maka disebut oleh Fakhruddin, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahawa bila ada sahaja waw sumpahan ini, adanya wal aus tu sumpahan Allah Ta'ala, maka ia adalah memberi makna yang besar kepada kita. Dan dia ada rahsia di dalamnya. Kita bahagian sedikit. Bermula waktu subuh ini, kata Imam Ghazali, sehinggalah sampai waktu terbit matahari. Mula cahaya saja, belum terbit matahari tak keluar, baru keluar cahaya saja. Cahaya yang keluar daripada waktu subuh sehingga terbit matahari, dia ada 3 tingkatan. Dan setiap tingkatan ini ada nilai dia. Ada sesuatu rahsia yang diselitkan di setiap waktu ini. Tu nantilah kita ada masa kita bahas. Kemudian naik saja matahari, maka dinamakan ketika itu syuruk ataupun diyaqa. Waktu syuruk. Maka para ulama meletakkan kepada kita bermula waktu subuh itu 1 jam 10 minit. 1 jam 10 minit daripada matahari naik. Para ulama sebut waktu subuh tu masuk saja kira sejam 10 minit. Kemudian waktu itu kita akan masuk kepada waktu syuruk. Kemudian ada pandangan ulama mengatakan menambahkan 20 minit selepas itu. Waktu syuruk tu tambah 20 minit. Ada pandangan kata 15 minit. Ada pandangan juga kata Syekh Fahmi Zamzam ditambah 27 minit. Barulah akan digabungkan menjadi solat Isra'. Barulah boleh solat sunat Isra'. Ketika itu matahari betul-betul naik. Ini pembahasan para ulama. Dan kalau di dalam mazhab Syafi'i, para ulama sebut pada waktu anggaran berapa ustaz yang paling baik, kita ambil lah sejam setengah selepas daripada waktu subuh. Masuk waktu subuh ambil sejam setengah, itulah waktu syuruk. Itulah waktu syuruk. Waktu Isra', boleh sunat Isra'. Syuruk naik 15 minit ataupun 20 minit lepas tu barulah boleh kita solat sunat Isra'. Banyak fadilat kan, kita tahu. Mereka yang duduk selepas daripada waktu subuh, kemudian sehinggalah masuk waktu Isra', mereka bangun 2 rakaat, kata Nabi, 2
2 rakaat dia tadi menyelesaikan masalah dia. Dan pahala mereka yang solat sunat Isra' seumpama menunaikan haji dan umrah yang makbul di sisi Allah Ta'ala. Banyaklah fadilat yang Allah Ta'ala letakkan. Maka kita tahu di sini, lepas waktu subuh, maka subuh yang naik pada waktu pertama itu dinamakan nur. Juga disebutkan dengan zillu syams, yakni sinaran, yakni bayangan matahari. Zillu, bayangan matahari. Bayangan hanya mengeluarkan cahaya saja. Maka nilai cahaya tadi ada 3 tingkatan. Para ulama sebut setiap tingkatan ini adanya rahsia. Antara dia, waktu inilah disebut oleh para ulama, inilah waktu untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu subuh adalah waktu minta kita kepada Allah. Kemudian apabila naik saja matahari pada waktu syuruk, maka dipancarkan cahaya itu dengan nama diyaq, yakni didatangkan waktu matahari tadi. Matahari keluarkan pancaran dia. Ulama sebut keluar saja pancaran matahari, bersama itulah malaikat-malaikat yang membawa rezeki daripada setiap penjuru dunia akan membawa rezeki-rezeki bersama dengan cahaya yang telah dikeluarkan. Ni para ulama sebut. Maka disitulah daripada hadis Nabi SAW, yang mana baginda Nabi SAW sebut pada kita, la tanamu ba'da salah al-fajr fa innaha yuqsimu arzaqakum. Ini kata Nabi SAW. Apa dia? La tanamu ba'da salah fajr. Jangan kamu tidur selepas daripada solat fardu subuh ataupun solat fajar. Sebab apa? Fa innaha yuqsimu arzaqakum. Sebab perkara tadi akan meluputkan. Kerana apa? Kerana selepas waktu subuh itu, Nabi sebut fa innaha yuqsimu. Ketika itulah rezeki kamu diagih-agihkan. Sebab tu orang tu sebut lepas subuh ni adalah waktu rezeki. Orang yang tidur lepas subuh ni sempit rezeki dia. Betul, berdasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah Al-Imam Muna Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyarankan kepada kita dengan menjemput rezeki tadi dengan amalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah antara punca rezeki ataupun salah satu metod cara kita menjemput rezeki kita dengan mudah, yakni melalui dengan amalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki ni tidak datang hanya dengan kerja buat. Kita bekerja dan sebagainya, bukan itu sahaja jalan dia. Jalan rezeki juga kata para ulama melalui istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Itu pun punca rezeki. Kita bersedekah juga punca rezeki. Kita menyambung silaturahim juga punca rezeki. Khidmat kepada kedua ibu bapa, pada anak isteri kita, pada suami kita juga punca rezeki kita. Bukan sahaja Allahumma salli ala Muhammad, kerja buat. Ini orang ingat istighfar, zikir, doa ni tawakal. Bukan, itu usaha. Tawakal ni apa? Duduk saja. Tu duduk je serah dengan Allah Ta'ala. Tak, doa ni para ulama sebut itu pun bukan termasuk tawakal. Doa tadi adalah ikhtiar. Allah sebut dalam Quran, ud'uni, mintalah pada aku. Minta ni ikhtiar. Allah suruh minta dulu. Ud'uni astajib lakum. Maka aku akan kabulkan. Aku akan makbulkan permintaan kamu. Astajib lakum. Aku akan makbulkan. Aku akan terima permintaan kamu. Maka meminta kepada Allah adalah salah satu ikhtiar, usaha. Dapat? Maka Imam Ghazali ajarkan yang pertama, untuk kita banyakkan berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita dah bahas dah panjang. Yang kedua, berzikir dan bertasbih. Dan hendaklah engkau bilangkan zikirmu itu dengan seutas tasbih. Kita dah bahaskan zikir. Berdoa saya kurang satu lah. Rasa kurang satu nak syarah. Sebelum ini adanya hadis baginda Nabi yang saya tak datangkan dengan jelas. Bahawa Nabi ada doa selepas daripada solat fardu. Di sini didatangkan daripada pandangannya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Siapa dia Ibnu Hajar Al-Asqalani? Dia adalah pengarang kepada kitab Fathul Bari. Fathul Bari,
fi syarhi Sahihul Bukhari. Kitab yang mensyarahkan hadis Bukhari. Ibnu Hajar mengarang satu kitab syarah berkaitan dengan Sahihul Bukhari. Ini bukan nama orang, ni nama kitab. Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala berkata bahawa lafaz dubiris salah, lafaz duburis salah pada hadis-hadis tersebut ialah ba'da salah. Lafaz duburis salah, yakni belakang solat, pada hadis-hadis tersebut ialah ba'da salah. Ni hadis yang mana? Ini yang disebutkan oleh para ulama, yang hadis yang diriwayatkan daripada beberapa jalur para ulama, yakni para perawi hadis, yang mana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, An-Nasa'i. Juga para ulama juga menyebut hadis ini diriwayatkan oleh ramai para sahabat juga. Yang mana ada hadis Nabi SAW daripada Sayyidina Mu'adz Ibn Jabal radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi SAW bersabda, "Wahai Mu'adz, demi Allah, sesungguhnya aku mengasihi engkau. Jangan engkau tinggalkan doa selepas solat." Ni Nabi wasiat kepada Sayyidina Mu'adz, jangan engkau tinggal berdoa selepas solat dengan doa, "Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ni kita biasa dengar doa ni kan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, juga telah disahihkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dan juga Al-Imam Al-Hakim. Bahawa hadis ini juga saya mengambil hadis musalsal, yang mana diambil pada beberapa para masyayikh, antaranya almarhum Syekh Husni Genting rahimahullahu ta'ala. Juga saya mengambil daripada Syekh Wan Izzuddin, juga saya mengambil daripada Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari hafizahullah ta'ala alaihim, bahawa mereka meriwayatkan hadis musalsal ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang bersambung, musalsal, bahawa setiap daripada kita jangan tinggalkan zikir ini. Kata guru kami, maka sebelum daripada kita bertasbih selepas daripada sembahyang, ini kita nak ucapkan ilahi rabbana ataupun ilahi anta rabbana, ilahi maulana pun boleh. Subhanallah, sebelum subhanallah tu sebut, maka kita baca dulu doa ini, kata Syekh Husni Genting. Kita baca macam mana? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ataupun dengan lafaz jama', Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka para ulama sebut disunatkan kepada kita untuk membaca doa tadi. Maka dia dikira doa juga. Kata para ulama kita, tidak disarankan kepada kita juga tidak tinggal selepas pada solat fardu kita. Ni di dalam solat fardu, doa di selepas solat fardu dengan membaca doa ini. Ni diajarkan oleh para ulama kita. Maka disebutkan di dalam riwayat juga, yang mana hadis baginda Nabi SAW diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bilakah doa yang cepat diperkenankan?" Baginda SAW bersabda, "Ba'dal maktubah." Ba'dal maktubah. Makna ba'dal maktubah, yakni doa selepas solat fardu. Terlebih afdal daripada doa selepas solat sunat, seperti kelebihan solat fardu mengatasi solat sunat. Ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'dal maktubah, dengan bermakna maktubah di sini dengan solat fardu. Ini disebut oleh para ulama kita. Hadis juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tabari daripada Ja'far As-Sadiq rahimahullahu ta'ala berkata, doa selepas solat fardu terlebih afdal daripada doa selepas solat sunat, seperti kelebihan solat fardu mengatasi solat sunat. Banyaklah riwayat.
Juga daripada hadis Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa setiap kali selepas solat, Allahumma rabbana wa rabba kulli syai', ya Allah Tuhan kita dan Tuhan segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Banyaklah riwayat mengatakan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa selepas daripada solat fardu. Habis. Kemudian adakah di zaman baginda Nabi juga melakukan zikir secara berjemaah? Ini juga dijawab oleh para ulama kita juga di dalam kitab Fathul Mu'in karangan Al-Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu ta'ala, yang menegaskan bahawa disunatkan berzikir dan berdoa secara perlahan selepas solat. Maksudnya hukumnya sunat membaca zikir dan doa secara perlahan bagi orang yang solat bersendirian. Berjemaah, imam yang tidak bermaksud mengajarkannya dan tidak bermaksud pula untuk memperdengarkan doanya supaya diaminkan. Ini berarti jika berzikir dan berdoa dengan niat untuk mengajar dan membimbing jemaah, maka hukumnya boleh mengeraskan suara zikir dan doa. Realiti yang ada di negara kita kini menunjukkan ramai lagi yang tidak hafal doa, atau ada yang hafal tapi kurang tepat bacaannya. Maka sangat bagus sekali zikir selepas solat ini dibacakan dengan suara nyaring. Ini pandangan para ulama kita. Antara dia pandangan Al-Imam Zainuddin Al-Malibari. Maka disebut oleh para ulama tadi kerana apa? Kerana adanya hadis baginda Nabi. Para ulama sebut sebagai ta'limul ummah, mengajarkan umat ini kepada amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Apa salahnya lepas solat kejap duduk zikir kan? Bahawa hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana hadis ini sahih riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim, sesungguhnya mengangkat suara dengan zikir, inna rafa'as sawti bidzikri, sesungguhnya mengangkat suara dengan zikir ketika orang ramai sudah beredar daripada solat fardu sudah ada pada masa Nabi SAW. Kata Abdullah bin Abbas. Dan Ibn Abbas berkata, aku mengetahui apabila mereka sudah selesai daripada solat untuk meninggalkan masjid, bila aku mendengar mereka. Mendengar apa? Mendengarnya bizikri, iaitu berzikir kepada Allah Ta'ala. Mereka ini mengangkat suaranya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Habis. Maksud dia apa kat sini kita nak bagi tahu, ada panutan dia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis. Kemudian bilangkan zikirmu itu dengan seutas tasbih. Ini juga para ulama sebut. Saya mengambil juga hadis musalsal daripada para ulama berkaitan dengan tasbih, yang mana sanadnya sampai kepada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Juga hadis ataupun kitab-kitab yang berkaitan dengan Imamuna Ghazali rahimahullahu ta'ala juga, kebanyakannya riwayat-riwayat amalan Imam Ghazali ini sampainya sanadnya kepada Al-Imam Junaid Baghdadi, sampai kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak amalan-amalan para ulama kita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga termasuk zikir menggunakan tasbih. Juga ini diriwayatkan oleh para sahabat bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita untuk membilang-bilangkan zikir kita dengan seutas tasbih. Juga antara kebaikan yang para ulama sebut, kenapa kita kena menggunakan tasbih. Yang pertama adalah ia sebagai tariq. Tariq ini maksudnya apa? Dia sebagai jalan kita. Jalan bagaimana menghampirkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh tertib. Maksud dia apa? Sesuatu perkara kalau kita menyediakan penyediaan untuk kekemasan perkara tersebut,
Sebagai contoh, berzikir menggunakan tasbih. Apa kemasan kita boleh buat? Kita boleh kemaskan bilangannya. Maka kita tak adalah nak pening-pening ni dah berapa zikir dah ni. Dengan berkat kita memutar-mutar tasbih tadi, kita tahu bilangannya kebanyakannya 100. Sebagai contoh, buat 33. Kekemasan di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga itu pun termasuk pada adab untuk berzikir kepada Allah Taala. Juga para ulama sebut kebiasaannya bila menggunakan tasbih, maka kita lebih lagi menjaga adab kita ketika zikir kepada Allah Ta'ala. Nampaklah orang tu berzikir. Kalau orang tu menulis, tak ada pensel kat dia, tak namalah menulis, kan? Tak apa, saya menulis dalam hati saya. Mana boleh? Adalah jalan dia. Macam tu juga tasbih. Bila kita berzikir kepada Allah, ada jalan dia. Ada pun bagi mereka yang tak nak menggunakan tasbih, kita tak alang pun. Tapi bagi mereka yang nak menggunakan tasbih, bahkan ia juga susu galurnya yang diamalkan oleh para ulama, termasuklah salafun salih, yakni ulama-ulama yang datang dari selepas daripada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, masya-Allah. Sebab itu para ulama juga sebut kepada kita, bagi mereka yang mengamalkan zikir-zikir yang diambil oleh para ulama, ini adanya zikir-zikir ijazah. Sebagai contoh, kita mengambil pandangan pada Imam Ghazali, nanti dia akan sampai satu bab tentang berzikir kepada Allah nanti. Ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Itu juga dikira sebagai ijazah amalan kepada kita. Dan kita yang talaki kitab ni dapatlah. Maka para ulama sebut dengan berkatnya kita mengambil ijazah daripada para masyayikh, maka ia akan sampai sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana talakinya kita dengan Al-Quran, samalah kita talaki dengan amalan-amalan agama yang lain. Talaki ni bukan hanya Quran. Ada orang faham talaki ni Quran saja. Bukan Quran saja, setiap perkara yang diamalkan oleh Rasulullah semuanya bersanad. Semuanya bersanad. Adanya orang yang mengambil pandangan itu, maksudnya ditasahih, disahkan oleh para ulama tentang Nabi betul pakai macam ni. Sebab apa? Daripada orang ni cakap yang sama, pada orang ni cakap yang sama, pada orang ni cakap yang sama, sampailah kepada kita. Barulah kita tahu bahawa ianya betul-betul dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia dikira sanad, dan amalan tadi sangat dituntut di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan antara punca Al-Quran ini selamat lagi, tidak ada yang mampu untuk mengubah Al-Quranul Karim. Maka para ulama sebut ia kerana apa? Kerana sanad yang didatangkan oleh para ulama. Kerana apa? Dipelihara sanad yang diambilnya Al-Quran tadi. Samalah dengan hadis baginda Nabi, juga amalan-amalan yang didatangkan kepada kita sekarang. Habis insya-Allah. Cukup setakat tu. Kemudian kita dah bahaskan yang ketiga, membaca Al-Quran. Nanti ada masa nanti kita baca riwayat musalsal yang saya terima pada para masyayikh tentang tasbih. Itu penting tu. Tasbih ni kalau nak bahas dia kena satu kuliah tu. Nak cerita tasbih saja. Tu nantilah ada masa nanti insya-Allah kita akan muzakarahkan. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Antara waktu yang perlu dibahagikan kepada dibahagikan
oleh kita waktu selepas daripada waktu subuh. Yang ketiganya adalah membaca Al-Quran. Maka para ulama juga sebut membaca Al-Quran bahkan bukan saja dituntut selepas pada waktu subuh, maka yang paling afdal kata para ulama kita, antara pandangan Syekh Fahmi Zamzam, adalah sebelum daripada masuknya waktu subuh. Ini disebut oleh para ulama. Selepas pada waktu subuh, para ulama juga sebut waktu ini juga adalah waktu yang digalakkan untuk membaca Al-Quran. Maka kita kebanyakannya kalau amalan di pondok, kita akan baca surah Yasin. Madrasah pun tak silap saya sama. Lepas pada waktu subuh baca Yasin. Kebanyakan para ulama semua baca lepas subuh baca Yasin. Sebab apa? Adanya hadis Nabi SAW. Yasin ini dibacakan, kata Nabi, dibacakan Yasin ini pada permulaan hari. Ulama berbeza pandangan. Ada pandangan mengatakan permulaan hari dengan makna permulaan tarikh. Yang ini bermula pada lepas waktu Maghrib. Ada pandangan juga mengatakan pada waktu subuh. Lepas waktu subuh adalah permulaan hari. Ada pandangan yang kuat juga mengatakan pada selepas waktu Maghrib. Itu adalah permulaan pagi, pemisah hari kita. Permulaan hari baru. Ada pandangan kata lepas subuh, ada pandangan kata lepas Maghrib. Maka pandangan yang mengatakan selepas waktu subuh, kebanyakannya mereka akan baca Yasin pada waktu subuh. Juga amalan yang saya ambil daripada para ulama yang sampai kepada Syekhina Al-Habibana Umar bin Hafiz Fidhahullahu Ta'ala, bahawa ulama besar pada Yaman juga, di dalam auratnya, di dalam kitab amalan yang dikarang oleh dia pun, selepas pada waktu subuh, Habib Umar juga membaca surah Yasin. Ini kebanyakan ulama-ulama kita ajarkan kepada kita. Sebab banyak kelebihan Yasin yang disebut oleh para ulama, tapi pandangannya adalah da'if, yang mengambil hadis yang da'if. Da'if jangan tafsir lemah pula. Dia boleh pada sudut fadailul amal, pada menyatakan kelebihan amalan, menjadi jazbah, semangat kepada kita, menjadi ihtisab pada kita, yakin atas janji daripada Allah Ta'ala. Maka hadis-hadis ini diperlukan untuk kita menjadi semangat. Adapun tentang da'if tadi, kita serahkan urusan kepada para ulama kita. Mana ada pandangan mengatakan pada waktu subuh, sebab waktu subuh membaca Yasin pada sebab waktu subuh akan mempermudahkan urusan kita pada hari itu. Ada banyak riwayat mengatakan begitu. Maka membaca Al-Quran selepas pada waktu subuh, juga para ulama sebut kenapa menggunakan surah Yasin. Sebab Yasin juga dalam riwayat Nabi sebut adalah hati kepada Al-Quran. Dan ada pandangan juga mengatakan bahawa, ada riwayat mengatakan bahawa orang yang baca Yasin seumpama dia mengkhatamkan 7 kali Al-Quran. Ini pandangan ulama. Ada hadis Nabi SAW. Juga ada riwayat juga di dalam Fadailul Quran yang dikarang oleh Syekh Zakaria Kandahlawi rahimahullahu ta'ala, yang menyatakan bahawa ada hadis mengatakan bagi mereka yang sesat jalan, bila dibacakan Yasin, maka ditemukan jalan tersebut. Mereka yang lapar bila bacakan Yasin, maka mereka akan kenyang. Ini antara kelebihan Al-Quran. Ustaz, baca Quran je boleh? Yalah, makan ikhtiar. Ada orang makan tak kenyang pun. Ada orang tak makan pun kenyang. Allah Ta'ala boleh bagi kan macam-macam keadaan. Bukan makan ni yang bagi kita hidup. Yang bagi kita hidup Allah. Maka makan ini asbab, sebab-sebab. Kalau kita nak sebut makan ini yang beri hidup pada kita, berapa banyak benda yang tak makan boleh hidup. Sebagai contoh, kalau sudut manusia ni pada zaman dulu kita dah lihat dah, Ashabul Kahfi 309 tahun duduk dalam gua, tak makan, tidur je, boleh hidup. Nabi Yunus AS dimasukkan ke dalam ikan nun selama 40 hari 40 malam tanpa makan, hidup. Maka yang beri hidup itu Allah. Maka para ulama sebut bagi kita ini sekadarnya melakukan amalan. Maka bila kita yakin dengan Al-Quran, maka Allah Ta'ala boleh beri. Bahkan ini yang saya sebut sebelum ni juga, kuliah akidah kita di akhir zaman nanti pun, maka Al-Quran lah yang mengenyangkan kita. Kata guru kami memang mengenyangkan. Macam mana Ustaz? Nak kenyang macam mana ni? Rasa Maggi ke apa? Tak tahulah. Tunggulah waktu tu. Tapi yang pasti kenyang. Yang pasti kenyang. Sebab bertakluknya makanan ini untuk mengenyangkan kita pun, dia bertakluk kepada Allah Ta'ala. Nasi nak memberi kenyang kepada kita, dia perlu memohon kepada Allah untuk beri kenyang kepada kita.
Samalah kita pun. Bila berdepan dengan makanan pun kena sebut bahawa yang bagi kenyang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam sakit, orang prefer, ustaz, ubat ni 3 hari confirm hilang sakit, 3 hari. Kadang-kadang kita tengok orang tu memang pakai 3 hari, tak nafi, betul, sembuh. Ada orang makan ubat yang sama 30 tahun tak sihat, tak sembuh-sembuh pun 30 tahun, ubat yang sama. Tapi nak beritahu kat sini, apa yang memberi sakit dan yang beri sihat itu adalah Allah. Idza maridtu fahuwa yashfin. Bila datang sakit kepada kita, adab pula dalam akidah kita pula, jangan menyandarkan keburukan itu pada Allah. Sakit kan buruk, jangan sandarkan pada Allah, walaupun hakikat pada Allah Ta'ala. Tapi sakit itu sebenarnya datangnya pada dosa kita. Dan ini pun untuk diri kita, jangan kita pandang kat orang lain pula. Kau ni asyik sakit je, kau tengok, banyak dosa kau ni, dah tunjuk kat orang pula. Perkataan tu untuk diri kita. Untuk orang lain pula, macam mana perkataannya? Tolong doakan saya. Sebab apa? Orang yang sakit ini tidak ada hijab di sisi Allah, doa dia. Maksud dia mudah nak makbul orang sakit ni. Dibanding orang sihat, doa orang sakit ni lebih makbul. Sebab tu ulama sebut disunatkan bagi kita kalau bertemu dengan mereka yang sakit ini, minta dia doa. Sambil kita doa untuk dia, dia pun doa untuk kita. Sebab mereka yang diuji oleh Allah ini, ulama sebut seperti dalam sembahyang. Seperti dalam sembahyang, ujian sakit dan sebagainya. Habis. Maka membaca Al-Quran disunatkan. Antara surah yang dilazimkan oleh para ulama kita, khususnya di Nusantara ini, adalah selepas waktu subuh baca surah Yasin. Kalau mampu, para ulama juga sebut baca surah Ar-Rahman, kemudian surah Waqi'ah dan sebagainya. Mengikutlah pandangan guru-guru masing-masing. Tapi kebiasaannya membaca surah Yasin. Habis. Kemudian yang keempat, hendaklah kita membahagikan waktu kita dengan bertafakur. Tafakur, apa pula tafakur ni ustaz? Tafakur asal perkataan fa kaf ra, al-faqr. Jadi fikir. Banyakkan fikir. Yang keempat, Imam Ghazali sebut banyakkan fikir. Nak fikir apa pula ustaz? Kita baca sebelah. Yang keempat, Imam Ghazali ajar kita. Apa dia? Surat 48 Apa yang perlu difikirkan oleh kita? Maka hendaklah engkau memikirkan betapa banyak dosa. Pertama sekali Imam Ghazali ajar pada kita apa lepas subuh? Lepas habis kita doa, habis zikir, habis baca Quran, sebelum pergi kerja, apa Imam Ghazali ajar pada kita? Untuk banyakkan fikir tentang dosa kita kepada Allah Ta'ala. Banyaknya dosa kita. Dosa jangan pandang remeh. Saya sebut tadi, ulama-ulama sebut pada kita, dosa ini adalah penyakit. Dosa adalah penyakit. Maka lagi banyak dosa yang kita lakukan, lagi banyak penyakit yang akan datang pada kita. Penyakit bukan semestinya kencing manis, sakit darah tinggi dan sebagainya. Tak, penyakit ni banyak. Penyakit hati, macam-macam penyakit. Tu semua sakit. Maka sakit ini puncanya daripada apa? Dosa kepada Allah Ta'ala. Maka hendaklah engkau memikirkan betapa banyak dosa dan kelalaianmu di dalam berbuat ibadat. Pertama, banyakkan fikir dosa. Fikir dulu apa dosa, banyak dosa aku buat. Bilang satu-satu banyak. Kemudian fikirkan apa lagi? Kelalaian kita dalam ibadat kepada Allah Ta'ala. Kerana beberapa perkara yang tidak ada manfaat untuk kita, sanggup kita korbankan amalan-amalan yang beri manfaat kepada kita. Maksud dia apa? Kerana benda-benda remeh-temeh, kita tinggalkan solat kita, kita tinggalkan amalan kita kepada Allah Ta'ala. Betapa banyaknya kelalaian kita, ini pun perlu difikirkan. Imam Ghazali sebut. Dan engkau fikirkan pula betapa dan kelalaianmu di dalam berbuat ibadat terhadap Tuhanmu. Dan engkau fikirkan pula betapa engkau berani meletakkan dirimu di hadapan siksaan Tuhanmu yang pedih dan kemurkaannya yang sangat besar. Allahu Akbar. Ni fasa pertama Imam Ghazali ajar. Apa yang perlu difikirkan? Pertama, dosa kita kepada Allah.
Dosa kita kepada Allah. Bukan dosa orang, dosa kita. Dia fikir dosa orang kat kita pula. Apa orang ni buat kat aku? Tak. Fikir apa yang kita banyak buat kat orang. Lepas pada subuh ni Muzali ajar ni. Yang kedua, fikir macam mana kelalaian kita kepada Allah ni banyak kurang ni. Kena cari satu persatu. Tengok dalam diri kita. Kemudian fikirkan lagi betapa beraninya kita kerana dosa banyak, kelalaian kita. Berani pula kita ni nak menghadap siksaan Allah Ta'ala besok ke akhirat. Itu siksaan tu dah besar. Kerana banyak dosa kita ini pun para ulama sebut, berkat kita banyak fikir tentang dosa kita ni, Allah Ta'ala akan datangkan satu kesedaran dalam diri kita, bahawa bila kita banyak fikirkan tentang keburukan diri kita, yang kita usaha untuk mengatasi dengan bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka para ulama sebut Allah akan buka futuh pada kita. Apa maksud futuh? Pembukaan bagi kita. Kita akan nampak bahawa dengan dosa ini akan menyempitkan rezeki kita. Dengan dosa ini akan menarik kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Meninggalkan solat, dosa. Bukan dosa ni mencuri saja, banyak benda dosa. Maka fikirkan. Sebab tu ulama sebut, bila memikirkan dosa, maka akan mendatangkan kita kepada kebaikan. Fikir dosa. Dan ulama juga sebut pada pengawalan pagi, kalau kita dah lakukan perkara ini, maka insya-Allah sepanjang hari kita akan jaga diri kita. Ni Imam Ghazali ajar ni. Pertama, doa dengan Allah Ta'ala. Doa, apa yang kita minta, kita nak, kita minta dengan Allah. Kemudian sokong amalan doa kita ni tadi dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Sokong dia juga dengan Allahumma salli ala Muhammad, bacaan Al-Quran kita. Dengan berkat zikir dan baca Al-Quran kita ini, mengangkat doa kita. Tadi kita dah solat, kemudian kita doa. Lepas dah doa, kita zikir baca Quran pula. Mudah-mudahan doa kita diangkat. Dan di akhir daripada perkara tadi, kita banyakkan fikir. Di dalam pemikiran kita ini, selalu pagi-pagi fikir, ini nak makan apa, ini nak tu, ini nak ni. Kita asingkan dulu, bukan jangan fikir. Fikir, tapi lepas ni, maknanya fikir yang awal, macam mana dosa-dosa aku dah lakukan. Ni banyak dosa aku lakukan. Macam mana hari ni aku nak ulang lagi tak dosa ni? So para ulama sebut, itulah makna istiqamah. Makna istiqamah, istiqamah bukan konsisten, berterusan saja, tidak. Istiqamah ini hadis Nabi. Hari ini lebih baik pada semalam, besok lebih baik pada hari ini. Para ulama sebut, dengan berkat amalan yang kita jaga kepada Allah Ta'ala, Allah lah yang akan memudahkan urusan kita nanti. Dalam lagi ni sebenarnya nak syarahkan. Boleh insya-Allah semua sekadar itu. Dalam PKP ni insya-Allah lah kita usahakan sama-sama untuk pembacaan kitab kita Istiqamah. Kita berikan kekuatan kepada kita. Juga kalau ada masa nanti insya-Allah, tengoklah dalam perbincangan ke, kalau ada masa yang lapang, kita boleh juga syarahkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dalam tempoh 2 minggu ni, mungkin kita boleh habiskan hadis 40 ke. Kita tengok. Kalau ada sokongan daripada jemaah, maka kita akan buat. Ni saya sebut je dulu, tak bincang apa lagi ni. Marah Haji Zul. Saya bagi tahu je dulu ni, sekadarnya. Kalau ada waktu lapang, maka kita lakukan. Kita banyakkan majalis, kita banyakkan majlis-majlis suasana berkaitan dengan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak mampu untuk ahli keluarga kita, sekurang-kurangnya kitalah, diri kita ini, kita sibukkan diri kita dengan majlis-majlis ilmu. Daripada kita buang masa internet kita ni, kita gunakan perkara yang lara, perkara yang tidak memberi manfaat, khususnya akhirat kita, maka para ulama sebut lebih moleklah kita gunakan dia untuk ke arah yang lebih baik pada itu. Dan di sini juga ulama sebut banyak rahsia, nanti kita nak sebutkan, bahawa di dalam amalan kita kepada Allah sebenarnya telah menghimpunkan seluruh disebutkan usaha-usaha untuk diluaskan punca rezeki kita. Maka melalui amalan agama juga para ulama sebut boleh memperluaskan amalan rezeki kita. Boleh memperluaskan ruang untuk diberikan, diperluaskan ruang rezeki untuk diberikan kepada kita. Dengan berkat
Mempelajari ilmu agama Allah Ta'ala juga amalan-amalan kita. Ini kita dah penat dengan kerja buat kita dah. Ini kita nak belajar bagaimana kita memohon kepada Allah Ta'ala. Dalam masa sama, jangan kita lupakan ikhtiar kita. Tetap buat kerja buat macam biasa, tapi tambah lagi dengan apa? Dengan amalan kepada Allah Ta'ala, supaya rezeki yang kita datang tadi barakah. Makna barakah, ziyadatul khair ilahi, bertambah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja pada saya, insya-Allah. 49 minit. Ini awal sikit lah berhenti. Ustaz jarang berhenti awal. Berhenti awal sikit, insya-Allah. Padam penat sikit. Semoga apa yang kita dengar pada hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kefahaman kepada kita, kemudian memberikan kekuatan kepada kita, taufik dan juga hidayah, petunjuk kepada kita. Semoga kita ini dapat menjadi orang yang selalu mengamalkan apa yang kita tahu. Ini kita banyak sibuk benda yang tak tahu. Benda yang dah tahu pun susah nak amal. Ini semoga Allah Ta'ala dengan berkat kita bersama ni, Allah beri kekuatan pada kita untuk kita amalkan apa yang kita dah belajar pada hari ini, dan kita sampaikan pada orang lain juga, insya-Allah. Itu saya pada saya. Yang baik semua pada Allah Ta'ala, yang buruk pada diri saya. Semoga Allah Ta'ala membantu kita dan juga melihara keluarga kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah min dhurriyyatina. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.